dicampak ke muka bumi ini, Allah Ta'ala telah tulis di Lauh Mahfuz. Ketetapan demi ketetapan kita. Macam hari ni kita berkumpul dekat sini pun Allah dah tulis dah rezeki kita. Allah dah tulis dah. Dengan siapa kita jumpa. Apa yang kita akan buat. Semuanya Allah SWT dah tulis dah. Rezeki kita, makan, pakai kita, semua yang Allah SWT dah tetapkan. Inilah keyakinan yang kita nak usahakan, tuan-tuan. Sampailah keyakinan dalam hati kita ni benar. Tidak ada syak, tidak ada keraguan dalam hati kita. Sesungguhnya apa yang Allah Ta'ala buat itu adalah ketetapan daripada Allah. Baik dan buruk, susah dan senang, mudarat dan munafaat, bahaya dan faedah, semuanya Allah SWT dah tetapkan. Allah Ta'ala dah bagi-bagikan bahagian masing-masing. Ada yang jadi kaya, ada yang jadi miskin, ada yang jadi orang yang berpengaruh, ada jadi hamba. Dan Allah Ta'ala tak beritahu. Allah tak kata semua orang kaya akan masuk syurga. Allah tak kata hanya orang yang sihat boleh amal agama. Tak. Allah telah letakkan semua orang boleh amal agama. Semua orang boleh berjaya. Dia orang kampung, orang bandar, orang hebat. Apa sahaja yang dia ada, walaupun dia OKU sekalipun, dia pun Allah Ta'ala muliakan apabila dia ambil agama. Asiyah alaihissalam, dia duduk dalam istana Fir'aun. Allah muliakan sampai boleh jodoh kepada Imamul Anbiya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak layak untuk Fir'aun. Laknatullah alaih. Ini wanita yang beriman kepada Allah, dia layak untuk dapat orang yang lebih hebat. Allah Ta'ala sendiri akan nikahkan dekat syurga nanti. Subhanallah. Yang dapat menyaksikan akad nikah tu nanti hanyalah orang yang dekat Nabi SAW. Orang yang kenal Nabi SAW. Orang yang cinta pada Nabi SAW. Orang yang selalu berselawat atas Nabi SAW. Orang yang ada fikir risau atas Nabi SAW. Dan orang yang ambil kerja Nabi SAW. Allahu Akbar. Ini dapat invitation card. Kad jemputan. Allahu Akbar. Siapa nak angkat tangan? InsyaAllah. Yang tak dapat tu, aku tak dapat. Ini tak dapat tengok JDT lawan Kedah dah frust lah. Tak dapat tiket masuk stadium dah kecewa. Kita mau kecewa bila tak dapat tiket ni. Jadi caranya Allah Ta'ala dah buka. Allah nak kita ni buat berurus niaga dengan Allah. Ya ayyuhallazina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tidakkah kamu tahu satu bisnes, satu perniagaan yang mana Allah Ta'ala sendiri kata apa? Yang tidak merugikan. Allahu Akbar. Kalau Menteri Kewangan kata rugi, kita pun rugi. Kalau accountant kata company awak rugi, rugi. Kalau orang jual burger, dia kata dia rugi, agak-agak berapa ringgit dia rugi. Kalau Menteri Kewangan kata rugi, Malaysia rugi, takkanlah RM5, takkan RM10. Awak pula logik. 5 bilion ke, 1 trilion ke, itu baru betul rugi. Kalau Allah kata rugi, agak-agak berapa? Kalau Allah kata rugi, Allah rugi je. Dan Allah tawarkan satu perniagaan yang tak merugikan. Allah, mana ada bisnes yang tak ada untung rugi? Ni Allah kata untung aja, rugi tak ada. Dalam untung plus boleh menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Dalam untung, lepas tu terselamat daripada azab yang pedih. Tapi Allah letak syarat. Bi amwalikum wa anfusikum zalik. Bi amwalikum wa anfusikum. Harta dan diri. Ya ayyuhallazina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Syarat dia kena beriman. Tu'minuna billahi wa rasul, beriman dengan Allah dan Rasul. Meyakini hanyalah Allah yang berkuasa, makhluk langsung tak ada kuasa. Dan hanyalah cara kehidupan Nabi SAW sajalah
yang boleh membawa kita kejayaan di dunia dan akhirat. Dan berjalan, keluarlah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Urus di jalan Allah dengan harta dan diri sendiri. Ini mizaz dia, tertib dia. Kehendak, nihesh. Yang betul. Sebab tu kita kena jadi mutaharik. Kita mau jadi orang yang menggerak dan menggerakkan orang lain untuk buat kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tadi tuan dapat Kakuzari, jemaah yang balik daripada Cocos Island. Cocos Island. Jadi Cocos Island ni banyak orang Melayu. Dia sama dengan Christmas Island. Banyak orang Melayu. Ini dekat dengan Australia. Banyak orang Melayu kat sana. Jadi jemaah ni dihantar ke sana. Mereka telah berusaha dekat sana 4 bulan. Sehingga kan satu pulau azam untuk keluar jalan Allah. Inilah kali pertama saya dengar. Allah. Dia bawa jemaah ni tahun lepas pergi Tonggi. Dia bawa jemaah-jemaah dapat keluar sana pergi Tonggi. Dah keluar dekat Tonggi Maulana Sa'ad sendiri. Maulana Sa'ad sendiri yang entertain dia. Sambut orang. Allahu Akbar. Gembiranya Maulana Sa'ad kata apa? Selalu saya dengar Kakuzari je. Jemaah keluar, jemaah bawa dapat berapa jemaah dapat tazkir, dapat Kakuzari. Tapi hari ni kata dia berkat jemaah Malaysia dihantar ke Cocos Island, dia bawa jemaah tunai datang depan saya kata dia. Subhanallah. Betapa gembiranya Maulana Sa'ad. Gembiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia cerita macam mana Cocos Island tu dia boleh sampai jadi satu tempat, semua orang boleh. Sebelum ni ada tiga kali sembahyang. Cocos Island tu 3 kali sembahyang. Kalau maghrib, masjid yang sama, mula shift. Geng yang ni. Lepas tu geng yang ni. 3 kali sembahyang. 3 kali sembahyang. Tak boleh nak satu. Bila datang jemaah ni, mereka telah satu kan. Subhanallah. Jadi dekat pulau ni ada satu orang ahli sihir kata dia. Jemaah dia, jemaah separuh, ada berapa orang jemaah kena sihir. Sampai kan jemaah dia campur. Jemaah tu ada daripada Brunei 2 orang dan ada berapa orang daripada Malaysia lah. Jadi yang jemaah yang dekat Brunei ni, sampai sihir dia tu, bumbung rumah dia terakat. Punya kuat sihir. Jadi kata dia, bila dah ramai masuk Islam, yang dah buat kerja agama, memang diorang banyak Islam. Mereka dah datang masjid sembahyang, duduk muzakarah apa semua sekali. Jemaah ajar, wasurat ramai. Macam kalau tengah bayar ni kata dia, macam-macam surat sampai. Tanya pasal haid lah, tanya pasal ni lah, macam-macam. Lepas tu kata dia, ada satu malam tu, pukul 3 pagi kata dia. Orang ketuk. Masjid kedegang. Jemaah dia sebab tidur. Dia ni amisak. Tengah tajuk, bau nak tajuk. Kedegang. Apa ni? Dia pun fikir ni apa ni, ada perompak ke apa ni kan. Standby kata dia satu kayu dulu. Apa-apa hal. Sekali buka, satu orang tu menang-nang minta maafkan saya. Rupanya apa? Itulah ahli sihir tu. Ahli sihir tu datang. Minta maaf dengan jemaah. Minta ampun dengan jemaah apa yang telah dibuat. Allahu Akbar. Dan dia pun sama-sama masuk dalam masjid, diorang sediakan dia masuk Islam balik apa semua. Semua dia taubat. Sekali jemaah datang subuh, orang kampung datang tengok, Muhammad ni ada. Orang tak berani masuk. Jemaah pula beritahu keadaan yang sebenar macam ni. Barulah. Allah. Sekarang tuan-tuan daripada sana telah dihantar. Daripada sana sekarang ni ada yang telah dihantar belajar ke Durban, India, ada yang belajar dekat Malaysia pun ada. Daripada sana sekarang ni. Allahu Akbar. Jadi ini tuan-tuan, usaha Nabi SAW telah Allah Ta'ala kembalikan di kurun ini. Allah Ta'ala telah kembalikan kegemilangan usaha agama ni di kurun kita. Dan Allah Ta'ala telah jadikan asbab orang Malaysia ni menjadi asbab datangnya balik orang yang jauh pada perintah Allah,
Orang yang tak kenal kerja Nabi SAW, kenal balik kerja Nabi SAW. Orang yang tak pernah lihat betapa indahnya sunnah Nabi SAW, akhirnya mereka dapat nikmat yang paling besar dalam dunia, yang Allah rakamkan dalam Al-Quran. Yang Allah Ta'ala beritahu apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nikmat yang Allah Ta'ala telah kurniakan ke atas mereka. Siapa tu? Nikmat apa tu? Itulah nikmat agama, nikmat sunnah Nabi SAW, nikmat buat kerja Nabi SAW. Sehingga sahabat-sahabat mereka sanggup berhabis-habisan untuk agama, bermati-matian untuk agama. Mereka telah buat keputusan seperti mana yang kita baca doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mereka buktikan dengan fi'li diorang, dengan perbuatan diorang, dengan kalbi diorang tu betul pada Allah. Macam kita sembahyang. Kita sembahyang ni ada 3 kiblat kan. Pertama kiblat mata. Arah mata tu ke tempat sujud. Kemudian kiblat badan kita menghadap ke Kaabah. Dan ketiga kiblat hati kita. Kat mana nak tuju? Kalau tak keluar jalan Allah, takkan faham perkara ni tuan-tuan. Kalau kita tak belajar tentang hati kita waktu sembahyang, ke manakah arah hati kita betul tak menuju kepada Allah? Fi'li kita dah cantik, mata kita dah betul, hati kita. Apa jaminan untuk hati kita ni betul pada Allah? Sedangkan Allah kata as-salatu li zikri. Dengan solat ni kita hanya boleh ingat Allah, tapi hati kita ingat lain. Ingat anak. Siapa jaga? Allah. Kita dah masuk dalam rahmat Allah SWT, kita masih ada kerisauan lagi tentang makhluk. Sedangkan kita dah pergi kepada Allah dalam solat, tapi dalam solat tu kita masih ada risau pada dunia kita. Sebab tu lepas sembahyang kita istighfar, tuan-tuan. Dengan istighfar ni dia menampal kecacatan dalam amal kita, kelemahan dalam amal kita ditampal. Wujud kita, rokok kita tak sempurna. Kita punya bacaan entah betul, entah tidak. Tajwid ke laut. Jadi dengan istighfar ni, mudah-mudahan Allah SWT akan terima solat kita. Sebab tu Nabi suruh ajar pada umat dia, jangan sembahyang sendiri, sembahyang berjemaah. Engkau tak ada jaminan kau punya hati ni betul dengan Allah Ta'ala. Tapi dengan solat berjemaah ni Allah SWT kira borong. Allah SWT macam musim haji. Macam musim haji. Musim haji ni ada 3 golongan, tuan-tuan. Ada 3 golongan. Haji ni Allah Ta'ala terima. Pertama dia panggil haji solihin. Haji solihin ni haji orang-orang soleh. Haji solihin ni dia dapat haji yang mabrur. Allah terima haji dia. Asbab haji dia ni tadi, Allah boleh jadi asbab Allah terima semua haji-haji ni. Semua orang pergi haji pada tahun tu Allah terima, kerana dia tu ada mendapat haji yang salih, haji orang yang betul Allah Ta'ala terima. Atas sikit daripada ni dia panggil haji nabiyin. Haji nabi-nabi. Nabi-nabi dulu buat haji macam mana? Dia akan bawa orang kampung dia akan bawa orang kaum dia. Sebelum nak buat haji dah buat kerja dulu makam. Dalam Zulhijjah tu mereka dah buat usaha. Tu yang daripada Melaya tu, kita panggil Melaya Malaysia ni. 1 kapal, 2 kapal pergi daripada India, berkapal-kapal pergi. Tu mereka yang bawa yang itu dia tu dapat haji nabiyin, macam mana haji nabi-nabi. Bayangkan kepala dia. Allahu Akbar. Dan ada lagi tinggi pada haji ni. Dia panggil haji khataman nabiyyin. Haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling kemuncak. Haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi SAW buat musim haji, tuan-tuan? Nabi buat dakwah. Nabi menyeru kepada kaum dia, pada umat dia. Bukan setakat yang depan. Hendaklah yang depan aku ni sampaikan pada mereka yang tak ada, yang gaib. Supaya mereka yang tak ada ni lebih faham daripada aku. Nabi beri amanah, bagi wasiat. Buat kerja.
Ini tuan-tuan, kalau kita fikir, kenapa Allah cipta taubat? Kenapa Allah ciptakan taubat? Sebab Allah tahu kita ni pendosa. Sebab Allah tahu kita ni memang suka buat dosa. Tak pernah serit nak buat dosa. Baru lepas buat dosa, dah lepas taubat, buat lagi. Sebab tu Allah cipta taubat. Supaya manusia ni datang kepada pintu taubat. Sebab manusia ni memang dia tak akan jemu buat dosa. Jadi dosa kecil boleh dimaaf, Allah Ta'ala ampunkan dengan istighfar. Kalau dosa besar, hanya Allah ampunkan dengan taubat. Itu pun kalau sempat taubat. Dan ada lagi satu amalan yang mana Allah SWT terima. Kalau dia buat amalan tu, dia akan kembali kepada Allah seperti mana bayi yang dilahirkan seperti kain putih, bersih. Apa dia? Orang yang mendapat haji yang mabrur. Dia balik, kata Rasulullah, bermulalah kamu balik. Maksudnya, kamu dah bersih dah, kosong dah. Lepas ni kalau kau buat dosa, kau buat ni, nasib lah. Hari ni tuan-tuan yang mulia, apabila kita buat dakwah, tanpa kita sedar, berapa ramai orang telah berniat untuk pergi haji, tuan-tuan. Subhanallah. Satu pulau fokus tu, azam nak pergi haji, tuan-tuan. Subhanallah. Banyak jemaah tu dapat pahala. Jadi banyak lagi tempat yang kita nak pacak bendera tu. Banyak lagi tempat. Dekat Afrika Utara. Berapa banyak lagi tempat-tempat yang belum adanya amal agama yang sempurna. Tempat yang tak ada hidup sunnah Nabi SAW. Kita lah yang nak pergi. Sahabat kata apa? Kalaulah tak ada laut ni, kami akan teruskan kuda kami untuk sampai ke sana. Nasib baik ada laut. Itu pun orang dah gerak. Tak boleh gerak dah. Tak boleh bayar. Patah balik. Kalau perlu dihantar ke bulan kami pergi, kata dia. Sebab ini pentingnya kerja agama. Inilah maksud kita sebagai umat Nabi SAW. Inilah khairul umat. Yang dia bagi umat yang terbaik. Sebab apa? Di belakang nama umat itu ada kerja. Barulah dapat dipanggil khairul umat. Macam cikgu. Orang panggil. Dah pencen, orang panggil cikgu lagi. Dah pencen dah. Cikgu Wali. Panggil lagi cikgu. Dah pencen lah. Doktor. Dah pencen. Orang panggil tu doktor. Orang panggil. Dah pencen. Sebab tu itu orang anggap itu kerja dia. Tapi sahabat, orang tak panggil dia korporat. Orang tak panggil dia businessman. Orang tak panggil dia engineer. Orang panggil dia apa? Dua golongan yang berjaya. Muhajirin dan Ansar. Panggil sahabat radhiyallahu. Sebab apa? Di belakang nama dia tu ada kerja. Umat dipanggil khairul umat kerana di belakang nama khairul umat itu ada kerja. Apa yang sahabat buat, kita buat. Sahabat jumpa manusia hari-hari, besarkan Allah. Hari-hari jumpa, besarkan Allah, cakap kebesaran Allah. Barulah dipanggil orang Allah. Sebab kerja kita besarkan Allah, iklankan Allah, duta kepada Allah. Kemana saja kita mau pergi, bawa agama Allah SWT, besarkan Allah. Tak perkara itu siapa sedia, insya-Allah. Insya-Allah. Kita dah puas, sukakan isteri, sukakan anak, sukakan bos tempat kerja, sukakan kawan-kawan. Ini kita mau buat keputusan, mau sukakan Allah dan Rasul. Benar. Kita mau belajar sukakan Allah. Saya mau sukakan Allah. Dengan saya bagi nama keluar jalan Allah. InsyaAllah.